Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, peluang keizinan dan rahmatnya dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan di saat ini, dan syukur kepada Allah kita kembali bertemu di alam maya bersama Ustaz Roy Hisham Abidin dalam study online pendidikan Islam sekali ini. Kaifalukum, apa khabar semua, apa khabar? Semoga semua dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah. Okey. Selamat datang sekali lagi, selamat kembali terutamanya kepada pelajar tingkatan 1, kerana pada kali ini kita akan bersama dengan pelajar tingkatan 1 dalam tajuk pelajaran pertama bagi bidang sirah, iaitu, boleh kita mula nah? Okey. Pelajaran 24, riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kali ini sangat istimewa dan agak panjang sikit. Jadi pelajaran pada kali ini merupakan yang pertama untuk bidang sirah. Jadi tanpa bermasa, jom kita mulakan untuk pelajaran 24 pada kali ini. Sebelum kita mulakan, duduk dengan keadaan yang selesa, duduk dengan keadaan yang tenang, dan dalam keadaan yang mudah untuk kita dapat ilmu. Dan kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan kita mulakan dan kita teruskan dengan doa penerang hati. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan ada di hadapan para pelajar sekalian, terutamanya buku teks, pen, pensel, kertas, dan juga jangan lupa untuk berada bersama dengan para pelajar sekalian nota yang Ustaz sediakan di bawah ini. Okey, boleh print dan boleh tulis di nota tersebut. Okey, insya-Allah. Ikhlaskan hati untuk belajar dan jom fokus untuk pelajaran pada hari ini bidang sirah, buku teks muka surat 142 hingga 149. 24, pelajaran 24, riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajar tingkatan 1. Jadi para pelajar sekalian, jom kita mulakan untuk yang pertama, sama-sama kita lebih mengenali junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita mulakan dengan biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sekali lagi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu nama penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Maknanya ada 4 nama lain bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Kemudian kita terus kepada gelaran yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Amin, yang benar, yang jujur. Muhammad Al-Amin, Muhammad yang jujur, Muhammad yang benar. Dan itu adalah gelaran yang diberikan oleh orang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi dengan gelaran Al-Amin. Kemudian tempat dan tarikh dan tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di mana? Di Mekah. Waktu tu tak ada lagi tahun Hijrah. Jadi dikenali dengan tahun Gajah kerana peristiwa Abraham bersama dengan tentera bergajahnya yang menyerang Kaabah. Dalam surah Al-Fil Allah ceritakan. Jadi pada tahun tersebut kelahiran Nabi SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di mana? Di Mekah. Baik, seterusnya kunyah. Kunyah kepada Nabi SAW ialah Abu Al-Qasim.
kunyah kepada Nabi SAW ialah Abu Al-Qasim. Kemudian ibu kepada Nabi SAW iaitu Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Dan bila kita sebut tentang ibu, nama ibu ada untuk cari nama ayah, nama bapa Nabi. Ada tak? Tengoklah pada nama penuh Nabi tu. Jadi nama ayah Nabi pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi macam tu cerita dia. Jadi Nabi Muhammad SAW nama ayah Abdullah, nama ibu Aminah. Dapat? Cantik. Kemudian kita teruskan dengan ibu susuan. Ibu susuan Nabi ada berapa orang? 2 orang, yakni Suwaibah Al-Aslamiyah yang pertama. Kemudian Halimatus Sa'diyah. Okey, yang pertama Suwaibah Al-Aslamiyah dan yang kedua Halimatus Sa'diyah. Ada berapa orang? Berapa orang ibu susuan Nabi? 2. Kemudian kita teruskan dengan pengasuh Nabi juga ada berapa orang? 2. Yang pertama Asy-Syaima dan yang kedua Ummu Aiman. Okey, dapat? Pertama Asy-Syaima, yang kedua Ummu Aiman, yakni pengasuh kepada Nabi SAW. Kemudian kita terus kepada isteri-isteri Nabi, yang mana inilah isteri-isteri Nabi, seramai berapa orang? 12 orang. Yang pertama, isteri yang pertama Nabi, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Sa'udah binti Zam'ah. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian Hafsah binti Umar. Zainab binti Khuzaimah. Juwairiyah binti Al-Haris. Zainab binti Jahshi. Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Safiyah binti Huyai. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Maimunah binti Al-Haris dan Mariyah Al-Qibtiyah. Okey, jadi semua ada berapa? 12. Okey. Jadi isteri-isteri Nabi yang mana disebutkan nama ini adalah semuanya adalah isteri kepada Nabi SAW. Kemudian anak Nabi ada berapa orang? 7. Yang mana yang pertama Al-Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Jadi mungkin kita dah hafal dah nama anak Nabi. Ada berapa orang? 7. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dapat? Cantik insya-Allah. Dan tarikh dan tempat wafat Nabi iaitu juga pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke berapa? 11 Hijrah. Di mana? Di Madinah. Jadi Nabi dilahirkan juga pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di mana? Mekah. Dan Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke berapa Hijrah? 11 Hijrah. Di mana? Di Madinah. Okey, kita teruskan dengan ini salah silah Nabi SAW pada kedua-dua belah ayah dan ibu Nabi. Kita mulakan dengan belah ayah dulu atau bapa Nabi. Dimulakan dengan moyang Nabi, moyang Kilab. Kemudian turun kepada Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah dan terus kepada Nabi SAW. Jadi ada berapa generasi di situ? Yang pertama Kilab, kemudian Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib dan Abdullah. Semua ada 6 generasi barulah sampai kepada Nabi SAW. Kemudian kita terus kepada generasi ataupun salah silah di sebelah ibu Nabi. Mulakan dengan Kilab, kemudian Zuhrah, Abdul Manaf, Wahab, Aminah, kemudian kepada Nabi SAW. Jadi belah ibu Nabi ada berapa generasi? 4 generasi terus kepada Nabi SAW. Kemudian inilah sifat fizikal Nabi SAW. Rasulullah SAW memiliki rupa paras yang amat tampan, sangat handsome, sangat segok, sederhana tinggi. Maknanya tak tinggi sangat, tak rendah sangat, dan badan tegak, tak kurus sangat, tak gemuk sangat, badan tegak. Nabi SAW. Rambut baginda ikal mayang, dan sentiasa kelihatan berminyak, tak kering, tak kusut masai. Rambut Nabi sentiasa terurus dengan baik. Kemudian Nabi sentiasa ceria dan segak, sentiasa tersenyum, sentiasa melontarkan wajah, mempunyai ekspresi wajah yang sangat ceria, masya-Allah. Allahu Akbar. Kemudian mata hitam Nabi hitam pekat dan bulu mata Nabi lentik. Allahu Akbar. Para sahabat yang menceritakan rupa paras baginda pasti berkata, aku tidak pernah melihat orang lain yang setanding dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sungguh segak, sungguh tampan, sungguh bergaya dan cukup apa orang kata ni,
sempurna apa package lengkap pada Nabi SAW, masya-Allah. Okey, kemudian kita terus kepada peristiwa penting. Yang ni kisah yang agak panjang. Dan kalau sirah dia agak memerlukan ketekunan dan juga fokus yang tinggi, kerana sirah ini adalah satu perkara yang mempunyai fakta. Jadi para pelajar kena ready lah untuk belajar dan juga mengingat tentang fakta-fakta yang ada dalam sirah, terutamanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi dulu pada sebelum kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dilantik menjadi rasul? Yang pertama, kita tengok dulu pada umur, tempoh dan juga peristiwa. Kita tengok selepas kelahiran. Dalam tempoh 2 tahun, baginda dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa dia Halimatus Sa'diyah ni? Siapa dia Halimatus Sa'diyah? Ibu susuan Nabi, di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Perkampungan Bani Sa'ad ini adalah perkampungan yang jauh daripada pekan, macam tu lebih kurang, berada di agak pedalaman. Yang mana orang-orang di sekitar kampung Bani Sa'ad ini orang yang baik-baik, orang yang mempunyai sifat yang positif, yang tiada unsur-unsur negatif di situ. Kemudian pada usia 2 tahun hingga 4 tahun, dada baginda dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini kali pertama Nabi dibelah dadanya, dicuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air Zamzam, kemudian dimasukkan balik ke dalam dada Nabi. Allahu akbar, subhanallah, begitu besar ciptaan Allah dan juga peristiwa yang berlaku. Dada baginda dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Okey, untuk pengetahuan para pelajar sekalian, dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibelah berapa kali? Dua kali. Ini yang pertama semasa Nabi berusia 2 hingga 4 tahun. Kemudian kali kedua semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebelum Nabi diisrakan. Jadi dua kali Nabi dibelah dada dan dicuci hatinya Nabi, cuci hati oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian pada umur 4 hingga 6 tahun, tempoh masa iaitu pada 2 tahun, Nabi SAW tinggal bersama-sama dengan ibu Nabi, yakni siapa ibu Nabi? Aminah. Kemudian ketika berumur 6 tahun, bila Nabi berumur 6 tahun, baginda dibawa melawat kubur bapa baginda di Madinah. Maknanya para pelajar sekalian, semasa Nabi lahir ke dunia, Nabi sempat tak tengok ayah Nabi? Nabi sempat tak tatap wajah bapa Nabi? Tak sempat. Semasa Nabi berada dalam kandungan ibu Nabi, bapa Nabi SAW yakni Abdullah telah meninggal dunia. Jadi Nabi lahir saja tiada bapa. Masya-Allah, begitu besar ujian kepada Nabi SAW. Jadi pada usia 6 tahun, ibu Nabi yakni Aminah membawa Nabi SAW melawat kubur bapa Nabi di Madinah. Ibu baginda meninggal di Abwa. Semasa pergi dapatlah menziarahi kubur ataupun tempat dimakamkan bapa Nabi SAW. Kemudian semasa balik perjalanan pulang, ibu Nabi jatuh sakit. Kemudian ibu Nabi juga pergi meninggalkan Nabi SAW, meninggal di Abwa, satu tempat dalam perjalanan pulang ke Mekah. Jadi semasa Nabi berusia 6 tahun, maka Nabi telah pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehilangan ibu dan bapa Nabi SAW. Okey, kemudian pada usia 6 hingga 8 tahun, semasa tempoh 2 tahun ini, Nabi SAW dipelihara oleh datuk Nabi, yakni siapa? Abdul Muttalib, hingga datuk baginda meninggal dunia. Selepas itu Nabi tinggal pula dengan bapa saudara Nabi, yakni Abu Talib. Jadi selepas kewafatan ibu dan bapa Nabi, Nabi dijaga oleh yang pertama siapa dia? Datuk sebelah bapa, yakni Abdul Muttalib. Sehinggalah Abdul Muttalib meninggal dunia, kemudian Nabi dijaga pula oleh bapa saudara Nabi, yakni Abu Talib. Selepas ibu bapa Nabi wafat, Nabi dijaga oleh 2 orang, iaitu Abdul Muttalib dan Abu Talib. Seterusnya kita pergi kepada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikut Abu Talib. Siapa dia Abu Talib ni? Bapa saudara Nabi. Ke mana? Ke Syam. Syam ni satu nama tempat yang sekarang dikenali sebagai Jazirah Arab, yakni di Syria. Di pertengahan jalan, Abu Talib mendapat nasihat daripada Buhaira Ar-Rahib.
ketika di bandar Busra, sempadan Syam, supaya membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah kerana bimbang dibunuh oleh orang Yahudi. Ini kisah yang agak panjang. Jadi para pelajar boleh search di Google kenapa Buhairah Ar-Rahib ini memberikan nasihat kepada Abu Talib untuk membawa Nabi pulang ke Mekah. Kisahnya para pelajar boleh cari dan insya-Allah boleh kongsikan di dalam komen. Bolehlah kawan-kawan kita pakai baca bersama insya-Allah. Kemudian kita tengok pada usia 20 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan bapa-bapa saudara baginda menyaksikan Hilfu Al-Fuduli. Apa dia Hilfu Al-Fuduli? Iaitu perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Jadi Nabi bersama dengan bapa-bapa saudara Nabi menyaksikan perjanjian ini. Kerana baginda mengembala kambing bersama-sama dengan saudara susuan di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian di Madinah, di Mekah. Jadi pada usia 20 tahun ini Nabi tengok perjanjian, kemudian Nabi mengembala kambing. Itu antara perkara yang berlaku semasa sebelum kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ini iktibar yang boleh kita ambil tentang sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang mencabar. Mana nak mencabarnya para pelajar sekalian. Lahir Nabi dah tak ada bapa. Kemudian pada usia 6 tahun kehilangan ibu pula. Kemudian jaga oleh datuk dan juga bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jiwa kanak-kanak tu kan tercabar dengan kehidupan sewaktu itu. Jadi sebenarnya itu adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat secara tak langsung sebagai persediaan untuk dilantik menjadi rasul yang agung. Itu ikhtibar yang boleh kita dapat. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi berdagang ke Syam. Syam ni tadi Ustaz sebut dah, setempat di Syria ataupun sekarang dikenal sebagai Syria. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkecimpung dalam perniagaan di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Okey, waktu sebelum usia 25 tahun ni Nabi ada juga buat berniaga, mengembala kambing, tapi dalam Mekah. Namun begitu pada ketika usia 25 tahun Nabi mula luaskan lagi perniagaan di luar kota Mekah. Baginda berurus niaga dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah, seorang pekerja lelaki Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya Nabi bawa barang Sayyidatina Khadijah bersama dengan seorang pekerja yang bernama Maisarah pergi ke Syam untuk meniaga barangan Sayyidatina Khadijah. Dan semasa berada di Syam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan perniagaan dengan penuh jujur dan amanah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pulang keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran baginda. Jadi Nabi berniaga dengan penuh semangat, dengan penuh kejujuran. Maka Nabi bawa balik untung yang berlipat kali ganda. Kerana Nabi tekun, Nabi seorang yang mahir dalam berniaga. Iktibar yang boleh kita dapat, sifat kemuliaan yang perlu dicontohi daripada peristiwa ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan amanah yang pertama, mempunyai pekerjaan, mendapat kepercayaan masyarakat dan menjalankan kerja dengan mahir dan bijaksana. Jadi para pelajar sekalian, kita nak buat apa-apa kerja pun, yang pertama amanah itu kena ada. Kemudian mesti bila kita amanah, kita ada pekerjaan, kita akan dipercayai oleh masyarakat kerana sifat amanah kita itu. Dan bila kita bekerjalah dengan penuh kemahiran dan bijaksana. InsyaAllah kita akan dapat kejayaan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian seterusnya juga pada usia 25 tahun. Yang ni para pelajar perlu ingat, umur 25 tahun Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah ni isteri yang pertama. Jadi sekembalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kali kedua dari Syam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengambil keputusan untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman beliau berurusan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlak yang diceritakan oleh Maisarah
cukup menjadikan hatinya terpikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menghantar salah seorang kawan rapatnya, Nafisah binti Munabbih, untuk menyatakan hasrat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hasrat mulia tersebut dan meminang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha melalui bapa saudaranya Amr bin Asad. Hasil perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan 6 orang anak. Jadi pada usia 25 tahun Nabi berkahwin dengan siapa? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi inilah kisahnya pada usia 25 tahun. Iktibar. Jadi antara akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menarik perhatian Sayyidatina Khadijah, iaitu yang pertama jujur, menjaga adat dan batas pergaulan dan menghormati keluarga. Dan juga ini adalah ciri-ciri yang perlu ada bagi mencari calon, cari calon suami, calon isteri. Jujur perlu, menjaga adat, batas pergaulan dan menghormati keluarga, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kunci ilmu, kalau para pelajar sekalian perasan, anak Nabi berapa orang? 7 kan. Jadi perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah dikurniakan 6 orang anak. Dan seorang lagi adalah Nabi bersama dengan seorang lagi anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ialah hasil perkongsian hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah Al-Qibtiyah. Jadi seorang lagi anak Nabi yang bernama Ibrahim adalah hasil perkongsian hidup dengan Maryah Al-Qibtiyah. Okey, kita teruskan dengan pada usia 35 tahun. Jadi pada usia 25 tahun tadi dapat cantik. Kemudian Nabi 10 tahun kemudian pada usia 35 tahun, peristiwa peletakan Hajarul Aswad adalah satu peristiwa yang cukup besar, yang perlu untuk para pelajar sekalian tahu. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Pada waktu tersebut Mekah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Kabilah Arab berpakat untuk membaik pulih Kaabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut membantu dalam pembinaan tersebut. Apabila tiba masa untuk meletakkan semula Hajarul Aswad di penjuru Kaabah, berlaku perebutan antara ketua kabilah sehingga hampir berlaku pertumpahan darah. Jadi para pelajar sekalian, waktu ini Hajarul Aswad sudah berubah tempat dia kerana banjir besar yang berlaku. Jadi kabilah-kabilah Arab ni ada ketua-ketua dia. Jadi ketua dia berebut nak letakkan kembali Hajarul Aswad di tempatnya. Kerana siapa yang dapat meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya, maka kabilah tersebut dipandang mulia, dipandang tinggi. Jadi berebut-rebutlah ketua-ketua kabilah ni. Okey, sampai nak berlaku pertumpahan darah. Kemudian apa yang berlaku? Okey, akhirnya Abu Umayyah Al-Makhzumi, siapa dia? Seorang yang dihormati dalam kalangan kabilah Arab, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara. Dia cadang apa? Dia cadang apa ni? Abu Umayyah Al-Makhzumi ni, mereka bersedia menerima keputusan orang yang pertama masuk ke pintu Bani Syaibah waktu tu. Maknanya siapa yang dia perlu tunggu di dalam sekitar Kaabah, siapa yang masuk dulu di pintu Bani Syaibah tu, maka dialah yang kena buat keputusan. Okey, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pertama yang memasukinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak takdir Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia kata siapa yang masuk dulu, kita suruh dia pilih antara kita siapa yang kena letak Hajarul Aswad. Akan tetapi takdir Allah, orang yang pertama masuk ikut pintu Bani Syaibah waktu tu siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, berkata dialah As-Sadiq Al-Amin. Maknanya apa? Orang yang benar lagi amanah. Jadi depa pun tahu dah, kata yang masuk ni masya-Allah pilihan tepat untuk membuat keputusan. Okay, kita teruskan dengan yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat? Tengok masya-Allah bijaksananya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil rida. Rida ni yang diletak atas bahu kan, yang macam selendang tu letak atas bahu. Nabi letak di kemudian Nabi hamparkan. Nabi buka, Nabi hamparkan. Nabi ambil Hajarul Aswad, letak di tengah-tengah rida tu. Nabi ambil Hajarul Aswad, letak di tengah rida tu. Kemudian Nabi suruh, Nabi minta ketua-ketua kabilah tadi ni pegang hujung rida tu, masing-masing pegang
Ridha ni 4 segi kan. Hajarul Aswad tu dekat atas tu. Jadi kabilah semua, ketua-ketua kabilah ni semua pegang seorang sikit. Hujung-hujung Ridha tu depa angkat, depa pi dekat-dekat dengan Hajarul Aswad tu. Lalu baginda mengambil, membawanya beramai-ramai ke penjuru Kaabah. Lalu baginda mengambil Hajarul Aswad dan meletakkannya di tempat asal. Jadi settle masalah. Majlis tersebut berjalan dengan lancar dan semua orang hadir berpuas hati. Tu nah. Jadi peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Kemudian kita tengok pada iktibar daripada peristiwa peletakan Hajarul Aswad ini. Pengajaran yang dapat diambil ialah yang pertama, Nabi Muhammad SAW ini bersifat tawaduk. Tawaduk ni apa? Merendah diri, tidak membesar-besarkan diri. Turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan. Bukan duduk seorang-seorang. Dia join. Nabi SAW join dalam masyarakat. Menerima amanah dengan penuh tanggungjawab. Menyelesaikan masalah masyarakat dengan bijaksana, seperti mana yang kita ceritakan tadi kan. Kemudian mendamaikan kehidupan masyarakat, sampai nak bergaduh, sampai nak bertelagah, sampai nak membunuhan. Allahu Akbar. Datang Nabi menyelesaikan masalah tersebut dengan cukup baik. Jadi itu antara pengajaran yang dapat diambil. Okey. Ini selepas kerasulan tadi, sebelum kerasulan Nabi SAW. Jadi pada usia Nabi lahir sampailah umur lebih kurang dalam 35 tahun sampailah ke umur 40 tahun. Jadi kita masuk ke semasa Nabi dilantik menjadi Rasul. Era kerasulan Nabi Muhammad SAW bermula ketika baginda berumur 40 tahun. Jadi Nabi dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Yang mana waktu tu Nabi berada berseorangan di Gua Hira untuk beribadat dan memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Pada satu malam dalam bulan Ramadan, baginda didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memeluk erat Nabi Muhammad SAW 3 kali dan menyuruh Nabi membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, saya tidak tahu membaca. 3 kali malaikat Jibril suruh Nabi baca, Iqra. Kemudian Nabi kata, saya tak tahu membaca. Akhirnya Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad SAW wahyu pertama daripada surah Al-Alaq, ayat yang 1 hingga 5. Ayat pertama hingga ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui. Okey, jadi boleh dapat bayangan daripada peristiwa ini, yang mana Nabi SAW duduk di Gua Hira. Mesti kita dah tahu dah kan, sedia maklum dah peristiwa Nabi dilantik menjadi Rasul ini. Okey, kemudian datangnya malaikat Jibril alaihissalam memeluk Nabi 3 kali, so membaca. Nabi tak tahu membaca. Kemudian Nabi malaikat Jibril ajar Nabi untuk membacakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ini. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dakwah, baginda menjelaskan tugas dakwah, menjalankan tugas dakwah dengan gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutama di kalangan hamba abdi dan golongan lemah. Maknanya Nabi sampaikan dakwah mendapat sambutan, terutamanya di kalangan hamba dan juga golongan lemah. Namun begitu ada juga yang menentang dakwah Nabi SAW. Okay, iktibar, pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini ialah Nabi Muhammad SAW yang pertama tidak suka dengan kesesatan masyarakat. Yang kedua, beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon petunjuk. Nak cari petunjuk, nak dapatkan panduan hidup, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah dan bersabar istiqamah menyampaikan dakwah. Nak melakukan urusan dakwah, nak menyampaikan kebenaran ini bukan senang, agak sememangnya sukar, sehingga kan Nabi SAW berdepan dengan berbagai dugaan dan cabaran. Jadi sabar dan istiqamah itu yang mana boleh kita dapatkan daripada kisah Nabi SAW ini. Kunci ilmu.
Orang pertama yang beriman dan menyokong dakwah baginda ialah orang yang pertama, yang mana mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan misi dakwah Nabi. Orang yang pertama yang ikut Nabi iaitu tak lain tak bukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sahabat karib Nabi baginda Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sepupu baginda yang masih kecil iaitu Sayyidina Ali bin Abu Talib. Jadi 3 orang inilah yang pertama yang support Nabi dan memeluk Islam. Orang pertama Islam ialah Sayyidatina Khadijah sendiri, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada usia 51 tahun, pada usia 40 tahun tadi, 40 tahun Nabi dilantik menjadi Rasul, ingat lagi tak? Okey. Kemudian pada usia 51 tahun, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya yakin percaya juga para pelajar sekalian semua dah sedia maklum dan mengetahui kisah tentang Isra' dan Mi'raj. Okey, jadi kita tengok sikit sekali imbas. Okey. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sentiasa setia mempertahankan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, bapa saudara Nabi Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau tidak memeluk Islam. Kematian mereka berdua menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Yang mana pada tahun tersebut dikatakan sebagai tahun kesedihan. Dengan kematian wafatnya Sayyidatina Khadijah. Kemudian pergi pula Abu Talib yang menjaga Nabi masa kecil. Kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terubat dengan baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maknanya bila perginya 2 orang yang banyak membela, membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pergi, Nabi sedih. Jadi Allah nak pujuk balik Nabi, nak berikan semangat kembali kepada Nabi, maka Allah membawa Nabi untuk mengembara dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Yang berikut ialah kronologi ringkas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pada satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dalam surah Al-Isra' ayat pertama Allah ceritakan kan, diperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam perjalanan baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang berlaku kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi imam solat. Bila sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sendiri menjadi imam kepada para nabi di Masjidil Aqsa. Baginda dibawa Mi'raj. Mi'raj ni ke mana? Bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Okey, merentas 7 lapisan langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima kefarduan solat 5 waktu. Inilah detiknya bila kita mula difardukan solat 5 waktu apabila peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Satu malam Nabi bergerak dari Masjidil Haram di Madinah ke Masjidil Aqsa di Palestin, satu perjalanan yang sangat jauh yang tidak mampu untuk dilakukan oleh seorang manusia biasa tanpa menaiki sesuatu kenderaan yang hebat. Namun begitu Nabi dapat diperjalankan menaiki burak, sangat luar biasa. Kemudian bila Nabi turun, Nabi cerita kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, orang Mekah tak terima. Orang Mekah kata Nabi gila, Nabi reka-reka cerita dan sebagainya. Baik, kita teruskan lagi dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma kazzabatni Quraishun qumtu fil hijri fajalallahu li baital maqdisi fatufiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Muttafaqun alaih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang Quraisy mendustakanku, aku berdiri di Hajar Ismail, lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku Baitul Maqdis. Lantas aku menceritakan kepada mereka sifat-sifat Baitul Maqdis sambil melihat kepadanya. Maknanya cerita apa tuan-tuan, para pelajar sekalian? Apabila Nabi menceritakan, Nabi diisrakan dan dimi'rajkan. Yang mana kisah ini sangat tidak masuk akal. Kerana perjalanan yang jauh dilakukan oleh seorang hamba ataupun seorang manusia biasa yang sampai ke Baitul Maqdis dalam masa satu malam ni, orang tak boleh nak terima. Jadi bila Nabi cerita, orang tak percaya. Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan keadaan Baitul Maqdis. Maka Allah tunjukkan keadaan Baitul Maqdis
sehingga kan setiap tiang yang ada dalam Baitul Maqdis itu Nabi SAW boleh sebut berapa banyak tiang yang ada. Jadi orang yang biasa pergi Baitul Maqdis ni dia percaya, dia kata Nabi ni bukan mereka cerita. Jadi ini satu kisah yang sangat penting kepada kita untuk kita imani. Dan kerana bertitik tolak daripada peristiwa ini, kita mendapat perintah solat 5 waktu, alhamdulillah. Kemudian iktibar daripada peristiwa Isra Mi'raj ini antaranya bahawa Nabi SAW menjalani peristiwa Isra Mi'raj dengan roh dan jasad. Maknanya bukan Nabi diperjalankan dalam mimpi, bukan Nabi roh saja, tak. Bahkan seluruh tubuh bersama dengan roh sekali diperjalankan. Rasul terakhir yang membawa ajaran tauhid seperti para rasul sebelum baginda menerima kefarduan solat secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadat yang paling utama dalam Islam. Dan iktibar yang seterusnya kita dapat daripada peristiwa Isra Mi'raj ini bahawa Nabi Muhammad SAW mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan kebenaran. Jadi ini antara iktibar yang perlu untuk kita sama-sama tanamkan dalam diri kita, bahawa sesungguhnya apabila kita menerima satu ujian, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita, insya-Allah. Okey. Kita teruskan dengan pada usia 53 tahun. Pada usia 53 tahun inilah peristiwa yang besar dalam sejarah ketamadunan Islam, yakni hijrah ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Jadi pada usia 53 tahun Nabi berhijrah ke Madinah dengan dan dapat membentuk sebuah negara Islam yang cukup hebat. Orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara. Mereka sampai mengugut nak membunuh Nabi. Sampai ke tahap itu mereka nak menghalang Nabi daripada berdakwah. Terdapat dalam kalangan sahabat yang disiksa dan dibunuh. Ada yang disiksa di tengah padang pasir, diletakkan batu seperti Bilal bin Rabah dan sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Madinah, yakni pada nama sebelum Madinah dipanggil Yathrib. Jadi Allah memerintahkan Nabi SAW untuk melakukan hijrah, dan Nabi melakukan hijrah ini bersama dengan para sahabat. Dan peristiwa ini berlaku 13 tahun selepas kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setelah Nabi berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Jadi Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Kemudian Nabi mendapat perintah untuk melakukan hijrah. Maka di sinilah, di saat inilah hijrah Nabi ke Madinah, dan dakwah Nabi bermula di Madinah. Demi kepentingan dakwah, Nabi Muhammad SAW menyahut perintah tersebut, mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan perancangan yang rapi, mereka akhirnya berjaya tiba di Madinah dengan selamat. Sebelum itu baginda singgah di Quba. Quba ni satu tempat, dan membina masjid yang pertama di sana. Dan masjid pertama yang dibina oleh Nabi SAW dinamakan sebagai Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibina oleh Nabi SAW. Baik, jadi para pelajar sekalian, di sini nampaklah bahawa sungguhnya peristiwa yang dakwah Nabi ni bukan senang. Sampailah Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hijrah ke Madinah, dan alhamdulillah orang-orang Madinah dapat menerima Nabi dengan penuh kegembiraan. Nabi nak sampai ke Madinah, mereka sambut dengan penuh rasa seronok dengan nasyidnya tala'al badru alaina. Allah seronok kan. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi mulakan proses dakwah di Madinah. Seterusnya kita tengok pada Nabi di Madinah juga, di Madinah Nabi Muhammad SAW membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Baginda membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dan menggubal piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. Jadi di Madinah Rasulullah SAW melakukan pelbagai usaha-usaha dakwah yang cukup hebat. Antaranya membina masjid yang sampailah ke saat ini
cukup hebat masjid ini. Kita bila melakukan umrah, kita akan menziarahi masjid ini, Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mempersaudarakan orang muhajirin. Orang muhajirin ni orang yang berhijrah, orang Ansar ni orang yang memberikan pertolongan, yakni orang Madinah. Jadi orang yang berhijrah dari Mekah dapat hidup bersama-sama dengan orang yang berada di Madinah, dinamakan golongan Ansar, dan menggubal piagam Madinah sebagai asas bentukan negara. Dalam membentuk tamadun yang unggul, Nabi Muhammad SAW menghadapi tentangan musuh yang cuba menggugat keamanan Madinah. Dalam masa yang sama, bila Nabi nak meluaskan dakwah Nabi, masih ada dan tentangan yang dihadapi oleh Nabi SAW masih kuat, dan cukup kuat untuk menggugat keamanan Madinah. Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan kaum muhajirin dan ansar mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dengan semangat juang yang hebat. Antara peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW termasuklah peperangan Badar, yang mana berlaku pada bulan Ramadan, dan tentera Islam hanya 300 saja, tak ramai. Bahkan tentera orang Quraisy ataupun orang kafir seramai 1000 orang lengkap dengan senjata dan alatan peperangan. Namun begitu, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, peperangan pertama dinamakan peperangan Badar ini, orang Islam mencapai kemenangan. Kemudian peperangan Uhud, Khaybar, pembukaan Mekah dan Hunain. Ini antara peperangan-peperangan ataupun salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluaskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey. Kemudian kita terus kepada iktibar, pengajaran yang dapat diambil daripada peristiwa hijrah dan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup berkorban demi menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda menyampaikan Islam dengan sempurna dan penuh amanah. Baginda membentuk pemerintahan yang adil berteraskan wahyu, dan negara Islam Madinah menjadi role model menjadi model negara Islam yang terbaik. Jadi ini ada antara iktibar yang dapat daripada peristiwa hijrah dan kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, peperangan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis. Peperangan yang dinamakan sebagai Ghazwah dan juga Sariyah. Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah ni macam mana? Pasukan tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Ghazwah ni pasukan tentera yang dipimpin oleh Nabi sendiri, Ghazwah. Kemudian Sariyah ialah pasukan tentera Islam yang tidak disertai oleh Nabi SAW, dan baginda melantik seorang ketua, yakni amir, untuk memimpin peperangan tersebut. Jadi Ghazwah ni sebanyak 28 peperangan, Nabi sendiri jadi ketua. Sariyah 54 peperangan, Nabi tak sertai, akan tapi Nabi melantik ketua untuk memimpin peperangan tersebut. Jadi jumlah semua peperangan ialah 82 peperangan yang berlaku sepanjang proses dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada tolok banding. Terlalu banyak sumbangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tamadun Islam. Antaranya termasuklah membina masyarakat bersatu padu mempertahankan negara, menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat kemasyarakatan di samping tempat ibadah, membentuk umat yang patuh dan sanggup berkorban demi kesucian Islam, dan menjadikan Madinah sebagai negara terunggul dan menjadi contoh tamadun yang gemilang sehingga dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Jadi jasa kepada kita para pelajar sekalian, jasa Nabi Muhammad SAW tiada tolok banding, dan kita dapat kecapi jasa pengorbanan Nabi SAW itu sampailah ke saat ini. Kemudian pada usia 63 tahun, inilah usia ataupun inilah saatnya dakwah Nabi sampai ke penghujungnya. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sempurna menjalankan tugas sebagai rasul pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput kembali menemui penciptanya. Berita duka kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala ini menggemparkan penduduk Madinah. Jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
apabila sampai ke pendengaran ataupun ke perkhabaran Sayyidina Umar tak percaya. Bahkan Sayyidina Umar kata, siapa yang kata Nabi Muhammad ini telah tiada, dia sanggup untuk membunuh orang tersebut. Masya Allah, sampai teratur, sampai sebegitu rupa kasih dan sayang mereka kepada Nabi SAW. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar mendengarkan apa saja berita, Sayyidina Abu Bakar mengiyakan dan menerima berita tersebut dengan penuh redha dan juga berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Mekah tadi berapa tahun? 13. Di Madinah 10 tahun. Maka lengkaplah 23 tahun proses dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Iktibar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Kehidupan baginda dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan demi ketinggian agama Islam. Baginda membentuk tamadun yang seimbang dan sempurna yang menjadi asas kecemerlangan tamadun hari ini. Umat manusia amat terhutang budi dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tolok bandingnya. Masya Allah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Setiap muslim wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara cinta kita yang perlu untuk kita zahirkan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuklah mengikut segala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mematuhi perintah dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat ke atas baginda. Nak selawat macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan pengampunan rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Dan siapa yang sentiasa bersalawat kepada aku, sentiasa ingat kepada aku, Nabi sebut, Nabi kata dia akan bersama-sama aku dalam syurga nanti. Masya Allah. Jadi berbahagia sekalian, isilah kehidupan masa kita dengan sentiasa melakukan amalan sunnah dan sentiasa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, mencintai ahlul bait, orang yang ada pertalian keluarga dengan baginda, anak-anak baginda, isteri baginda, ahli keluarga baginda dan para sahabat orang yang beriman. Orang beriman yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni maknanya orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman dipanggil sahabat kadau. Jadi orang yang beriman yang sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk mencintai mereka. Tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai perkongsian kita pada hari ini. Tajuk pelajaran, tajuk riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran ke-24 bagi pelajar tingkatan 1. Alhamdulillah. Terima kasih banyak diucapkan kepada para pelajar sekalian atas panjangnya masa kita berkongsi pada hari ini sampai kita juga ke penghujung rancangan. Kan? Moga-moga kita beroleh manfaat dan kebaikan bersama. Jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan, tauladan, idola, ikon dalam hidup kita. Dan insya-Allah moga-moga kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Dari sekali itu perkongsian kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.